Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan agama Yahudi, di mana dalam pertemuan yang lalu kita telah menyentuh kitab-kitab yang merupakan sumber pegangan mereka ataupun sumber kepada akidah mereka. Kita telah berbicara berkaitan dengan Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama, dan juga kitab Talmud yang mana ia telah dijadikan sebagai kitab suci bagi orang-orang Yahudi, sebagai panduan dan pegangan dalam kehidupan mereka. Pada malam ini kita akan melihat pula yang ketiga yang menjadi sumber kepada pegangan dan akidah mereka ialah protokol Zionis. Ia merupakan salah satu daripada pegangan dan kepercayaan, dan ia adalah lebih kepada strategi untuk menguasai alam ini supaya tunduk kepada orang-orang Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, secara umumnya protokol Yahudi ini ia telah direka ataupun ia telah ditulis asalnya secara rahsia. Ia disembunyikan daripada pengetahuan orang ramai. Mengikut maklumat yang sampai kepada kita, protokol ini telah ditulis pada tahun 1897. Ia adalah merupakan resolusi yang telah dicapai di kalangan orang-orang Yahudi yang hari ini kita kenali sebagai resolusi untuk muktamar ataupun untuk satu seminar. Seminar ini telah dilangsungkan di Switzerland, dan awalnya ia adalah merupakan sebagaimana yang saya terangkan tadi, adalah merupakan resolusi yang rahsia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain kerana ia melibatkan strategi mereka untuk menguasai alam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, protokol ini ia adalah merupakan suatu perancangan buruk orang-orang Yahudi untuk berdepan dengan selain daripada bangsa Yahudi. Ia sebenarnya adalah merupakan tindak balas orang-orang Yahudi terhadap apa yang mereka rasai dan alami pada kurun yang ke-19, iaitulah apabila mereka ditindas di Eropah. Maka mereka telah mengadakan seminar persidangan
bagi membincangkan bagaimana caranya untuk membalas dendam kepada selain daripada Yahudi ini. Maka kerana itulah hasil daripada persidangan tersebut, mereka telah mengeluarkan resolusi bagi mencapai hasrat dan matlamat mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, rahsia protokol ini akhirnya telah terdedah apabila berlakunya satu pertemuan seorang wanita Perancis yang merupakan seorang penganut agama Kristian. Dia telah pergi bertemu dengan seorang pemimpin Yahudi yang besar di Paris, yang mana di tempat pertemuan tersebut, iaitu di pejabat Freemason. Freemason ini adalah merupakan suatu pertubuhan yang digunakan oleh orang-orang Yahudi bagi menarik selain daripada Yahudi untuk berkhidmat kepada mereka. Nanti kita kalau ada masa kita akan terangkan tentang gerakan Freemason ini. Jadi wanita daripada Perancis yang beragama Kristian ketika bertemu dengan seorang pembesar ataupun pemimpin Yahudi, dia telah terlihat satu ataupun terlihat sebahagian daripada resolusi tadi, yang mana ia telah disembunyikan. Dan apabila dia membaca resolusi tersebut, dia sangat terkejut. Maka dia telah cuba untuk menyalin dan mengeluarkan resolusi itu untuk dihebohkan kepada orang ramai. Tuan-tuan, dia telah berjaya mengambil sebahagian daripada resolusi tadi, tidak semua. Pada tahun 1901, wanita Perancis ini dia agak bimbang untuk menghebahkan dan menyebarkan protokol Yahudi ataupun resolusi daripada persidangan yang telah mereka ataupun orang Yahudi laksanakan. Maka dia telah membawa resolusi dan protokol itu ke Rusia, dan ia telah diberikan kepada seorang lelaki yang bernama Alex Nicholas Nevish. Diberikan kepada seorang dari kalangan ataupun dari seorang yang tinggal di Rusia, diberikan untuk disebarkan di sana. Dia tak berani untuk sebar di Eropah, bimbang takut dituduh sebagai orang yang mencuri nuskhah resolusi tersebut. Jadi ia dibawa ke Rusia dan diberikan kepada seorang lelaki yang kita sebutkan namanya tadi, iaitu Alex Nicholas Nevish, yang merupakan seorang pembesar di bawah istana Rusia. Rusia waktu itu sistem dia masih lagi sistem beraja. Jadi diberikan kepada salah seorang daripada pembesar di negara Rusia ini, dan Alex Nicholas ini pula dia beri pula nuskhah tadi kepada Sergei Nilus. Tak tahulah betul ke tidak, tajwid itu betul ke tidak, saya baca minta maaf tuan-tuan. Itu yang boleh saya sebut namanya. Diberikan dengan pada tahun 1902. Hasilnya ia telah didedahkan kepada orang ramai. Protokol tadi didedahkan
dan tiba-tiba Theodor Herzl, salah seorang daripada pembesar Yahudi, menyebut bahawa naskah yang telah disebarkan itu telah dicuri. Ia diambil daripada tempat yang suci, iaitu tempat rahsia, tempat yang disembunyikan. Tuan-tuan, yang peliknya, apabila naskah ini disebarkan, semua naskah itu ataupun sebahagian besar daripada naskah protokol tersebut telah dirampas oleh orang-orang Yahudi. Mereka telah mengingkari dan menafikan bahawa resolusi itu, protokol tersebut ada hubung kait dengan mereka. Mereka nafikan. Tetapi mengikut Dr. Ahmad Shalabi dalam kitabnya Al-Yahudiyah, beliau menyatakan penafian tersebut tidak ada nilai lagi, tak berguna lagi. Sebab peristiwa yang berlaku kepada dunia, nanti kita akan tengok antara peristiwa yang berlaku di dunia ini adalah selari dengan perancangan yang mereka buat, yang mereka gariskan dalam protokol tersebut. Sama. Jadi dalam hal ini, tindakan mereka menafikan protokol itu tak ada kaitan adalah sia-sia. Bahkan yang peliknya, kalau tidak ada kaitan, untuk apa mereka rampas? Mereka ambil dan mereka bakar naskah-naskah protokol yang telah disebarkan tadi. Tuan-tuan, seterusnya seorang lagi yang dikenali sebagai Niels. Niels yang sama juga yang tadi yang sebarkan, dia telah mensyarahkan lagi kitab ataupun naskah protokol tersebut, dan dia sebarkan pada tahun 1905. Tetapi dalam masa yang sekejap juga, protokol ini sekali lagi hilang di pasaran, dirampas, tak sempat disebarkan. Kalau mungkin disebarkan pun hanya sedikit sahaja. Ia telah dibakar, digunakan pelbagai cara untuk diambil semula protokol tersebut. Pada tahun 1911 sekali lagi ia dicetak, dan begitulah juga ia telah dirampas. Ia diambil, dan 1917 dicetak lagi, dan akhirnya istana Rusia telah jatuh ke tangan golongan komunis, dan akhirnya ataupun jatuh kepada tangan sosialis. Akhirnya mereka telah berjaya mendapatkan semula naskah asal yang telah disebarkan sebelum ini, naskah protokol tersebut. Walau bagaimanapun, naskah ini telah sampai ke Britain dan disimpan di muzium Britain ini. Setelah dicetak beberapa kali tadi, ada yang terlepas sampai ke Britain dan disimpan di muziumnya, dicop sebagai hak milik muzium. Dan seorang pengkaji, Profesor Victor Emil Marsden, bukan dia seorang wartawan, bukan profesor, dia wartawan sebuah akhbar di London. Victor Emil Marsden ini akhirnya telah memasukkan protokol ini dan sebarkan dalam surat khabar tersebut. Surat khabar yang dia bertugas dengannya, diterjemahkan daripada bahasa Rusia yang asal, memang asalnya bahasa Inggeris,
ataupun daripada Eropah diterjemah ke Rusia dan kemudian diterjemah semula kepada bahasa Inggeris. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi akhirnya ia telah tersebar, tidak dapat lagi disembunyikan oleh orang-orang Yahudi. Ia diketahui umum sehingga dikaji, dan apabila dikaji protokol tersebut, didapati bahawa hampir semua perancangan dan strategi mereka dalam protokol ini telah mereka laksanakan dengan jaya. Mereka telah berjaya mencapai matlamat yang mereka gariskan di dalam protokol Yahudi tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, protokol ini ada sebanyak 24 protokol yang mana dilihat oleh pengkaji kemungkinan besar wanita Perancis yang ambil daripada pemimpin Yahudi di markas ataupun di pejabat Freemason ini di Paris, dia hanya sempat mengambil sebahagiannya sahaja dan ia tidak tersusun dengan baik. Apapun tujuan utama protokol ini ialah untuk mendirikan suatu kesatuan global yang tunduk kepada kekuasaan Yahudi, dan ia ditadbir oleh kerajaan Yahudi. Protokol ini mempunyai tujuan untuk memastikan seluruh alam ini tunduk kepada kehendak Yahudi. Tuan-tuan, inilah yang kita sebut sebagai Zionis. Zionis yang merancang untuk menguasai alam dengan menjadikan Palestin sebagai tapak pemerintahan mereka, pusat pemerintahan mereka. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni kadang-kadang berulang-alik ke London ataupun ke Eropah. Saya tengok sebahagian apabila adanya demonstrasi untuk membantah kekejaman di Palestin, ada di kalangan ahli demonstrasi ini ialah mereka dari kalangan Yahudi juga. Pakaiannya pakaian Yahudi, janggut pun, kopiah dia tu pun memang orang Yahudi. Jadi macam mana kita katakan Yahudi ini adalah jahat, sedangkan ada di kalangan mereka juga yang baik? Dalam hal ini tuan-tuan, kita nak nyatakan dan nak sebutkan, memang benar ada Yahudi yang baik, tapi ia hanya segelintir sahaja, tak ramai, segelintir. Dan Yahudi yang kita katakan jahat ini ialah yang merancang nak menguasai alam tadi, yang merampas kota Palestin daripada tangan orang Islam untuk dijadikan pusat pemerintahan mereka. Mereka menghuru-harakan dunia, bukan sekadar menghuru-harakan Palestin, bahkan mereka menguasai dunia melalui proksi-proksi mereka tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena faham orang Yahudi ini tak ramai. Jumlah mereka sangat sedikit sebenarnya. Nak banding dengan jumlah orang Islam, nak banding dengan jumlah orang Kristian, orang Yahudi sedikit berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain ataupun penganut-penganut agama yang lain. Tapi mereka ni Allah berikan kebijaksanaan, tak boleh dinafikan. Akal mereka ni jenis geliga sedikit. Mereka
pertubuhan-pertubuhan seumpama Freemason ataupun yang seumpamanya untuk menarik orang yang lain daripada Yahudi bagi berkhidmat dengan mereka, tanpa selain daripada bangsa Yahudi itu menyedarinya. Mereka terlibat dengan Freemason kerana terpikat dengan slogan-slogan yang mereka orang-orang Yahudi war-warkan. Masyarakat dunia hidup dalam keadaan di bawah kekuasaan diktator. Maknanya mereka dicengkam dan dizalimi, khususnya di zaman penjajahan. Kerana itu dalam hal ini mereka guna slogan, umpamanya slogan kebebasan dan pelbagai slogan lagi, slogan kesamarataan, ajak masyarakat berada di bawah pertubuhan ini. Waktu itu masyarakat, manusia tak kenal siapa di sebalik Freemason tersebut. Hatta ada dakwaan, dengan maaf kalau saya sebut, Syekh Jamaluddin Al-Afghani, kalau tuan-tuan kenal, dan juga Syekh Muhammad Abduh, ada dakwaan yang mengatakan bahawa kedua-dua ulama besar ini juga terpengaruh tanpa disedari, terlibat dengan gerakan Freemason. Ini ada dakwaan. Tapi setakat yang bila dilihat semula, kemungkinan besar mereka dah keluar balik daripada pertubuhan tersebut setelah menyedarinya. Ini ada dakwaan saja. Tapi saya nak katakan ia tidak pelik kalau berlaku demikian. Sebab waktu itu orang Islam dicengkam dengan pemerintahan yang zalim. Mereka nak cari kebebasan dan mereka melihat adanya pertubuhan-pertubuhan yang menyeru ke arah apa yang mereka inginkan tanpa mereka sedari. Pertubuhan-pertubuhan ini di sebaliknya adalah orang-orang Yahudi yang cuba untuk mempengaruhi dan mempergunakan orang Islam bagi tujuan mereka. Tuan-tuan, mereka menggunakan slogan-slogan tersebut hakikatnya mereka cipta, dan dalam masa yang sama kezaliman yang berlaku itu juga adalah ciptaan mereka. Mereka juga yang menciptakan. Macam mana nanti kita akan dedahkan dalam protokol ini, mereka yang membentuk suasana pemerintahan yang tidak adil tersebut. Mereka yang menimbulkan suasana kezaliman tadi. Dan dalam masa yang sama mereka lah juga yang ajak kononnya untuk membantras kezaliman tersebut. Tuan-tuan, secara umumnya protokol ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, protokol yang berkaitan dengan sikap orang Yahudi terhadap alam ini sebelum tercapai hasrat mereka, matlamat mereka untuk menjadikan alam ini tunduk kepada mereka. Bahagian yang kedua ialah berkaitan dengan sikap orang Yahudi terhadap alam apabila mereka dapat menguasainya. Dalam hal ini, apabila kita bercakap tentang orang Yahudi sebelum mereka menguasai alam, secara khususnya kalau kita mungkin boleh sebut sebelum mereka menguasai Palestin. Ini cerita lama, tuan-tuan. Cerita yang berlaku pada yang telah mereka buat protokol ini 1897. Ini cerita lama. 1897, iaitu pada kurun ke-19. Mereka merupakan orang yang berada di sebalik tabir dalam banyak peristiwa yang berlaku di atas dunia hari ini. Kalau kita kaji,
mereka lah di sebalik tabir jatuhnya khilafah Uthmaniyah. Orang Yahudi, mereka datang bertemu dengan Sultan Abdul Hamid, pemerintah terakhir khilafah Uthmaniyah. Yang waktu itu khilafah mempunyai hutang yang banyak. Mereka datang menawarkan duit untuk membayar hutang tersebut, tetapi dengan syarat diminta supaya Palestin diserahkan kepada mereka. Ini sejarah menceritakan muncullah Sultan Abdul Hamid ini menolak tawaran walaupun kerajaannya waktu itu sudah hampir jatuh. Diminta untuk diserahkan kota Palestin kepada mereka. Ini cerita lama saya nak sebutnya tadi. Sebelum ataupun ketika sebelum kerajaan Osmaniyah lagi, mereka dah rancang peperangan dunia. Para pengkaji menyatakan di sebaliknya sebenarnya adalah perancangan Yahudi. Jatuhnya kerajaan beraja di Rusia yang saya sebutkan tadi juga adalah disebabkan oleh Yahudi. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang didedahkan oleh para pengkaji. Bahkan yang terakhir, kalau kita nak tengok peristiwa 11 September pun, hari ini pengkaji barat menyatakan mereka sendiri mengakui di sebalik daripada peristiwa pengebuman Twin Tower di Amerika, itu juga di belakangnya adalah Yahudi. Orang barat sendiri mengakuinya. Pengkaji barat yang menulis dan menyatakan demikian secara akademik dan ilmiah. Jadi tuan-tuan, bahkan saya nak sebut dan nyatakan peperangan yang berlaku di negara-negara Islam hari ini, yang berlaku di Syria, yang berlaku di Libya sebenarnya dan lain-lain lagi, sebenarnya ada tangan-tangan Yahudi di sebalik peristiwa tersebut. Kalau kita kaji dengan apa yang berlaku itu, tidak lari daripada protokol Yahudi yang kita nak bicarakan pada malam ini. Ia tidak lari. Ya, kita mungkin mengatakan itu dakwaan sahaja. Mana bukti? Mana buktinya? Kita mungkin meminta bukti. Tetapi tuan-tuan percayalah, dengan apa yang berlaku hari ini, apabila kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar yang berlaku di dunia sejak dulu sehingga sekarang, kita katakan ia adalah perancangan Yahudi. Kalau kita lihat dan kesannya daripada peristiwa-peristiwa tersebut, yang mendapat untung ialah Yahudi. Yang mendapat keuntungan peperangan di antara orang Islam, sesama Islam, hari ini yang mendapat untung adalah orang Yahudi. Peristiwa-peristiwa besar 11 September sebagai contoh, yang untungnya Yahudi. Nanti kita akan cuba lihat secara sepintas lalu mungkin kalau sempat, bagaimana orang Yahudi ini mendapat keuntungan daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Tuan-tuan, kita nyatakan tadi bahawa protokol ini ada dua. Satu, sebelum mereka menguasai alam ini, dan selepas mereka menguasai. Apa perancangan mereka? Sebelum mereka menguasai alam ini, mereka telah menyiapkan dan memberi kefahaman kepada orang Yahudi bahawa kekuasaan itu adalah hak milik mereka.
Mereka menanam akidah dan pegangan kepada orang Yahudi bahawa mereka adalah bangsa Allah, Sya'bullah Al-Mukhtar, yang istimewa dan terpilih. Mereka adalah bangsa sebagaimana yang kita bicarakan dalam kitab Talmud sebelum ini. Mereka adalah bangsa yang istimewa, selain daripada Yahudi adalah bangsa yang hina. Tuan-tuan, oleh kerana itu mereka bahagikan manusia ini kepada dua. Satu Yahudi dan satu lagi bukan Yahudi yang dianggap sebagai golongan yang kufur. Golongan Yahudi adalah golongan bangsa Allah yang terpilih, anak-anak Allah, kesayangan Allah, yang tidak diterima ibadat kecuali daripada mereka. Jiwa yang diciptakan dalam diri mereka adalah jiwa Allah. Unsur yang ada dalam badan mereka ialah unsur Allah. Mereka sahajalah anak-anak Allah yang suci. Ini akidah mereka, pegangan mereka. Bukan setakat ada dalam protokol, bahkan kita dah bicarakan dalam kitab Talmud yang mereka pegang sejak sekian lama. Adapun bangsa selain daripada Yahudi diciptakan daripada tanah yang bersifat kesyaitanan. Diciptakan bangsa selain daripada Yahudi ini untuk berkhidmat kepada orang Yahudi. Jadi kita dah nyatakan tadi, Yahudi ini memang bilangan mereka tak ramai, jumlah bangsa mereka tak ramai, tapi mereka menggunakan bangsa-bangsa yang lain untuk berkhidmat kepada mereka, tunduk kepada mereka. Mereka hanya sebagai perancang, pelaksananya ialah bangsa yang lain, dengan untuk menghancurkan bangsa-bangsa tersebut. Selain daripada Yahudi ini, mereka ini jadi manusia sekadar untuk menjadi pengikut kepada orang Yahudi, untuk supaya orang Yahudi mudah bertaamul, bermuamalah, bergaul dengan mereka. Jadi Yahudi ini adalah sifatnya keinsanan. Insan yang sebenar pada mereka ialah Yahudi, dan yang lain daripada Yahudi hanyalah pengikut sahaja. Bahkan mengikut orang Yahudi selain daripada Yahudi ini adalah al-bahaim, iaitu binatang-binatang. Mereka orang Yahudi boleh ambil harta mereka, harta selain daripada Yahudi ini. Boleh menipu mereka, boleh berbohong, boleh membohongi mereka, boleh rampas harta mereka, boleh bunuh mereka, boleh mencerobohi maruah mereka. Tuan-tuan, inilah yang mereka pegang dan selari dengan akidah mereka selama ini. Dalam untuk mencapai hasrat mereka ini, setelah mereka melihat dan meletakkan selain daripada bangsa Yahudi sebagai bangsa yang hina, setara dengan binatang, maka protokol Yahudi ini dalam untuk menghancurkan selain daripada bangsa Yahudi, mereka menetapkan perlu untuk menyebarkan ideologi-ideologi yang direka, pemikiran-pemikiran yang dibuat, yang dilihat secara zahirnya nampak indah dan cantik, tetapi hakikatnya ia menjahanamkan orang. Di bawah ideologi seumpama ideologi sosialis, kapitalis, nasionalis dan sebagainya, kita jangan lupa tuan-tuan, ketika mana Khilafah Uthmaniyah hendak jatuh dalam keadaan terumbang-ambing, dalam keadaan yang lemah, telah diseru dan disebarkan di kalangan Arab bahawa Khilafah Uthmaniyah ini
perlu diruntuhkan. Sebab mereka ni bukan daripada bangsa Arab. Turki bukan Arab. Jadi mereka menaikkan semangat bangsa ini supaya orang Arab bangkit menjatuhkan khilafah Uthmaniyah tersebut, khilafah Islamiyah tadi, khilafah yang sejak sekian lama menaungi negara-negara Islam, yang menjadi kekuatan kepada orang Islam, yang menjaga kemaslahatan orang Islam. Tetapi ideologi yang menghancurkan ini disebarkan, dinaikkan semangat bangsa ini untuk menjatuhkan khilafah tersebut. Dan di sana disebarkan ideologi kapitalis, disebarkan ideologi sosialis, komunis dan sebagainya. Dan ia dianuti dan dipegang oleh orang-orang Islam sendiri, dipercayai, diamalkan dan dianuti oleh orang Islam. Ini ideologi-ideologi yang wujud dengan tujuan untuk mencapai hasrat Yahudi untuk menghancurkan orang Islam ataupun selain daripada bangsa Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka kalau kita lihat telah berjaya menyebarkan ideologi ini. Apabila orang Islam secara khususnya terpengaruh dan melihat kalau hendak maju sebagaimana Barat, maka kena ikut cara Barat. Nak maju, Barat telah mencapai tamadunnya yang hebat dari sudut kebendaan. Tengok, mereka menjajah negara-negara Islam. Umat Islam mula rasa rendah diri dan melihat bahawa Barat ini adalah merupakan idola mereka untuk mereka capai kemajuan. Justru itu mulalah seruan-seruan untuk mengikut jejak langkah Barat ini dari sudut sistem kehidupan. Barat, tuan-tuan, mereka berdepan dengan sebuah agama yang dikenali sebagai agama Kristian, yang sebelum ini menjadi penghalang kemajuan kepada Barat. Setelah mereka berjaya memenjarakan Kristian, agama ini, di dalam gereja, nak beragama hanya dalam gereja, maka mereka, tuan-tuan yang dirahmati Allah, membina kemajuan berdasarkan ideologi yang direka dan diciptakan tadi. Kapitalisme, sekularisme dan seumpamanya, yang akhirnya mereka maju dengan ideologi tadi, tetapi kemajuan mereka dari sudut kebendaan semata-mata. Tidak ada roh dan kerohanian dalam diri mereka. Mereka maju dari sudut zahirnya sahaja. Orang Islam melihat ini suatu kehebatan dan kemajuan yang perlu dicapai oleh orang Islam juga. Kalau nak maju, kena laksanakan sebagaimana yang Barat lakukan. Kerana itu, tuan-tuan, akhirnya orang Islam tidak menyedari bahawa kemajuan Islam, tamadun yang pernah dibina di zaman Khilafah Abbasiyah, Umayyah, bahkan Utsmaniyah itu lebih hebat daripada kemajuan yang dibina oleh Barat sehingga ke hari ini, tetapi lupa kepada sejarah menyebabkan umat Islam terpengaruh dengan ideologi-ideologi yang menghancurkan tadi. Sejauh azan insya-Allah.
sikit lagi kalau saya boleh tambah berkait dengan protokol ini. Kita lihat tadi bagaimana orang Yahudi yang pertamanya mereka menyebarkan ideologi-ideologi yang menghancurkan, dengan menganggap bahawa kalau kita ikut agama, kita akan jadi seumpama Barat yang hidup di zaman kegelapan, di zaman ketika Barat berada di bawah kekuasaan agama Kristian. Ideologi ini dibawa dan diserapkan di kalangan, di dalam pemikiran orang Islam, dan memudahkan lagi pemikiran ini diserap, dipercayai oleh orang Islam adalah melalui penjajahan. Jadi penjajahan itu sendiri sebenarnya adalah dorongan daripada orang Yahudi juga. Dalam protokol dinyatakan bagaimana penjajahan itu adalah salah satu daripada wasilah orang Yahudi nak capai matlamat yang saya sebutkan tadi. Melalui penjajahan, sebaran ideologi-ideologi ini makin mudah, sebab ia boleh dibuat melalui pendidikan. Sekolah-sekolah ditubuhkan di negara-negara yang dijajah. Mereka mendidik melalui ideologi-ideologi yang mereka cuba serapkan, khususnya di kalangan orang Islam. Mereka tanam dalam pemikiran orang Islam melalui pendidikan di negara yang mereka jajah, bahawa kalau kamu nak maju, kamu kena ikut Barat, kamu kena ikut cara ini. Tolak agama dalam mencapai hasrat kemajuan yang kamu inginkan tadi. Penjajahan, bahkan peperangan. Penjajahan membawa kepada peperangan. Peperangan ini akan menyebabkan masyarakat dalam keadaan yang lemah. Rakyat hidup dalam keadaan yang lemah. Maknanya orang Islam ataupun manusia tak hidup tanpa kekuatan. Sebab peperangan ini, tuan-tuan, kesannya sangat besar. Ia tidak boleh dipadamkan dalam masa sekelip mata. Peperangan melibatkan pertumpahan darah. Peperangan akan menimbulkan rasa dendam sebab berlakunya pembunuhan di antara satu sama lain. Kita jangan lupa peperangan di antara Aus dan Khazraj, iaitu penduduk asal Madinah sebelum Nabi datang mempersaudarakan mereka. Berlakunya peperangan kerana hasutan Yahudi yang tinggal di Madinah itu sendiri. Berlakunya peperangan kerana hendak balas dendam, nak menuntut bela di atas pertumpahan darah yang berlaku. Peperangan tadi berlarutan hampir ratusan tahun. Ratusan tahun apabila Nabi datang, barulah dapat dipadamkan peperangan tersebut, dipersaudarakan di antara Aus dan Khazraj. Kesannya yang untung ialah Yahudi. Di Madinah, peperangan di antara Aus dan Khazraj, yang untungnya Yahudi yang datang ke Madinah. Jadi tuan-tuan, itulah kesan daripada peperangan. Dan saya katakan tadi, peperangan-peperangan yang banyak berlaku di dunia sejak sekian lama, kebanyakannya didalami oleh orang Yahudi sehinggalah ke hari ini. Ada satu buku yang dikaji oleh Barat, saya lupa nama buku itu, dengan maaf. Orang Barat sendiri yang menyatakan Yahudi hendak menguasai dunia, khususnya di Timur Tengah ataupun di negara-negara Arab. Salah satu caranya yang mereka lakukan adalah dengan menimbulkan permusuhan dan peperangan di antara satu sama lain. Sebab mereka tahu kalau sebab dengan peperangan ini, negara-negara Arab yang berada di sekeliling Palestin, bila berlaku peperangan,
Mereka sibuk berbunuh-bunuhan di antara satu sama lain, dan mereka tak akan hiraukan lagi Palestin yang mereka kuasai. Ini yang saya katakan sebagai keuntungan yang mereka perolehi hasil daripada peperangan yang mereka cetuskan. Mereka yang menimbulkan peperangan tersebut. Memang sukar, saya tidak menafikan kita berdepan dengan kerajaan ataupun pemerintah yang zalim. Pemerintah yang cuba untuk mengaut keuntungan demi kepentingan diri. Umpamanya di Libya, umpamanya di Mesir, umpamanya di negara-negara yang lain, di Syria. Kalau mengikut Dr. Ahmad Shalabi ini, sebenarnya Yahudi lah yang menjadikan pemerintah ini mencari kepentingan diri, mengumpul harta untuk diri mereka. Mereka yang merancang. Yahudi lah yang telah mengatur supaya pemimpin-pemimpin ini mereka mencari ataupun mengumpul harta untuk kepentingan diri. Kita boleh lihat dalam protokol ini disebut dengan secara jelas bagaimana usaha perlu dilakukan supaya pemimpin-pemimpin ini mereka tidak menghiraukan rakyat, dibiarkan rakyat dalam keadaan kemiskinan dan kelaparan. Kemudian Yahudi inilah juga yang akan mendorong supaya rakyat bangkit menentang pemimpin-pemimpin tersebut atas nama kerana nak mendapatkan hurriyah yang saya sebutkan tadi, kebebasan, kesamarataan, slogan-slogan yang digunakan. Memang kita dalam keadaan dilema apabila pemerintah yang mencari atau mengumpul harta demi kepentingan diri ini terus memerintah. Ini suatu mudarat. Kita dalam keadaan dilema, sama ada nak menjatuhkannya ataupun tidak. Jadi dalam hal ini memang orang Yahudi berusaha supaya kita menjatuhkannya dengan senjata. Sebab rakyat bawahan ini bila mengangkat senjata, peperangan itu, bila berlakunya peperangan bersenjata ini, ia tidak akan berhenti dalam sekelip mata. Percayalah. Tengok apa yang berlaku di Libya, di Syria, dan lain-lain negara. Walaupun dah ada pilihan raya dan sebagainya, masih ada lagi penumpahan darah. Tapi kalau kita kaji di Mesir, tuan-tuan, kita lihat Yahudi di Mesir mereka gagal untuk melaksanakan strategi yang sama. Di Mesir memang ada pemerintah yang cuba mengumpulkan harta kekayaan dan rakyat bangkit untuk mendapatkan keadilan hak mereka. Tetapi mereka tidak berjaya mencetuskan peperangan. Ini kehendak mereka begitu. Sebab apabila berlakunya peperangan, kerajaan akan jadi lemah, rakyat akan jadi lemah, ataupun negara itu jadi lemah. Al-Ikhwan al-Muslimun menyedari hakikat ini, bahawa kalau mereka mengangkat senjata kerana nak menuntut bela, pemimpin-pemimpin mereka ditangkap, dipenjarakan dan ada yang dibunuh. Yang untung bukannya orang Islam, tetapi yang untungnya Yahudi. Sebab itu di Mesir, gerakan Islam yang paling kuat menyatakan kita tetap tidak akan mengangkat senjata. Tidak akan mengangkat senjata walaupun peristiwa yang berlaku seolah-olah sepatutnya sudah tiba masanya untuk menuntut keadilan
bagi rakyat yang kelaparan dan kemiskinan. Ini bagaimana kita lihat akhirnya Yahudi sebenarnya di Mesir mereka gagal dalam perancangan mereka. Di Yaman apabila Syiah Houthi, sikit lagi tuan-tuan, Syiah Houthi menguasai Hadramaut, Syekh Zindani, dia tuan-tuan, Syekh ini seorang ulama yang terkenal, ahli sunnah wal jamaah, seorang ulama yang terkenal dalam ilmu sains. Dia mengkaji sains dalam Al-Quran, terkenal, hebat ulama ini, dikenali ramai. Dan dia didokong oleh para penjuang bersenjata. Kabilah-kabilah Arab di Yaman ini, bila-bila masa sahaja kalau Syekh Zindani seru, boleh mempertahankan Hadramaut. Tetapi apabila Syiah Houthi menyerang bumi Yaman, Syekh Zindani menyuruh supaya semuanya berundur. Diserahkan seolah-olah Hadramaut ini secara percuma kepada Syiah. Kenapa? Sebab Syekh Zindani mengetahui ini perancangan Yahudi supaya berlakunya peperangan. Dengan peperangan itu orang Islam jadi lemah. Ya, memang Syiah menguasai Hadramaut, ini satu mudarat. Ya, memang pemerintah yang zalim terus menguasai negara yang mereka perintah, mengumpul hasil mahsul untuk kepentingan diri. Ini satu mudarat. Tapi kalau peperangan berlaku, mudaratnya lebih besar lagi. Mudaratnya lebih besar lagi. Sebab ia memberikan keuntungan Yahudi dan memberikan keselamatan Yahudi di Palestin. Orang Islam masing-masing bergolak di antara satu sama lain, tidak hiraukan lagi tentang kota suci, kota Maqdis, kota Baitul Maqdis. Jadi tuan-tuan, kita tak nafi kita berdepan dengan mudarat, tetapi kita kena nilai mana mudarat yang lebih besar. Hari ini ada satu kumpulan baru, dah tenggelam dah Taliban, naik pula IS. Bagi kita tidak ada yang lain, sebenarnya di belakangnya adalah tangan-tangan Yahudi. Sebab cara mereka berjihad itu jauh berlawanan langsung dengan cara yang diajar dalam agama. Kalau nak berperang, dalam agama ada akhlaknya. Dalam agama Islam ini Nabi ajar akhlak, bukan sekadar dalam kehidupan biasa, bahkan dalam peperangan pun ada akhlaknya. Tetapi mereka bertindak di luar daripada akhlak Islam. Kalau demikian, kita tahu di belakangnya adalah puak-puak yang nak mengambil keuntungan di atas perpecahan dan peperangan di kalangan orang Islam. Tetapi yang diserunya ialah seruan jihad. Dengan maaf tuan-tuan, seruan jihad dengan maaf saya. Sebagaimana di zaman yang saya sebut dulu, mereka menggunakan slogan kebebasan, slogan kesamarataan untuk menarik orang supaya terpikat dengan mereka dan mereka boleh guna untuk kepentingan mereka. Mungkin tuan-tuan agak tidak bersetuju dengan saya dalam hal ini, wallahu a'lam. Tapi itulah yang saya boleh sebutkan dan boleh nyatakan. Bagaimana perancangan Yahudi, yang apa yang berlaku sekarang ini hakikatnya tidak lari daripada protokol yang kita bicarakan. Mereka yang dalam protokol mereka memang disebut untuk menimbulkan peperangan, menimbulkan kekacauan, berlakunya peperangan di antara satu sama lain supaya mereka dapat ambil keuntungan dari disebabkan daripada peristiwa tersebut. Ini kita tak bicara lagi tentang protokol yang lain yang berkaitan dengan mereka menguasai media. Mereka perlu menguasai media untuk menanamkan pemikiran dan ideologi yang kita sebutkan tadi. Mereka sebarkan melalui media ini pornografi,
perkara-perkara yang boleh meningkatkan syahwat. Semua ini adalah di bawah rancangan mereka sebagaimana yang disebutkan oleh ataupun yang mereka gariskan di dalam protokol yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi tuan-tuan, untuk lebih mudah tuan-tuan boleh search dalam internet. Kalau boleh baca dalam bahasa Inggeris, boleh baca, search, tulis protokol Zionis, akan keluar apa dia. Saya pun sempat nak baca satu demi satu. Pada malam ini tuan-tuan boleh tengok sendiri. Dan kalau kita kaji, dia tidak lari daripada apa yang berlaku di dunia hari ini. Apa yang berlaku sejak dulu sehingga sekarang, kita tengok selari dengan protokol yang mereka gariskan, yang mereka telah buat tersebut. Jadi saya rasa itu sahaja dengan masa keterbatasan yang ada ini. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan. Mohon kemaafan kalau di sana ada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.